Kita akan bercakap tentang Anugerah Remaja di Rumah Award at Home, di mana Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda, dan kali ini mereka dinilai di rumah kerana disebabkan tempoh PKP ini sekarang. Jadi macam mana kita tak tahu bagaimana cara mereka dinilai, bagaimana penilaian itu dilakukan. Kita bersama tetamu kita pada pagi ini iaitu Ravichandran, anak lelaki Bala Subramaniam, penerima emas ARPRM The Duke of Edinburgh International Award Tokoh Belia Negara 2019, dan juga adik Muhammad Aikal Nur Ahmad, peserta emas ARPRM The Duke of International Award. Selamat pagi, selamat datang. Selamat pagi. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Okey, mungkin boleh mulakan pengenalan sikit tentang program ini. Mungkin ada yang nak tahu lagi lebih lanjut. Ya, program Award at Home ni bermaksud adalah program Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda. Sebuah program yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Belia dan Sukan sejak tahun 2000 lagi. So program ini telah disertai oleh ratusan ribu anak muda di Malaysia, tetapi kebanyakan aktiviti yang dijalankan oleh remaja adalah di waktu masa senggang, di waktu masa lapang, selepas habisnya waktu persekolahan. Tetapi di tempoh waktu PKP ini dia istimewa sedikit, di mana remaja akan menjalankan aktiviti di rumah. Kalau kita melihat konsep program anugerah ni ada 3 tahap. Dia ada tahap gangsa, tahap perak dan tahap emas. Di mana pelajar perlu melengkapkan 4 komponen dalam setiap tahap tersebut. Dia ada khidmat masyarakat, ada kemahiran, rekreasi fizikal dan penjelajahan lasak. Cuma penjelajahan lasak ini tidak boleh jalankan dalam tempoh PKP ini, tidak boleh jalankan di rumah, dia kena tunggu selepas PKP selesai. Tetapi aktiviti lain masih boleh jalankan di rumah, dan bergantung pada aktiviti jenis apa yang peserta nak lakukan, dan dia akan dinilai oleh mentor mereka di setiap lokasi atau kawasan di mana aktiviti tersebut dijalankan di seluruh negara. Dan kalau kita nak tahu macam mana cara penilaian itu ataupun cara mereka lakukan, kita bersama peserta kita juga, peserta emas. Kan? Ni maknanya emas ni dia macam mana tu? Apa bezanya dengan gangsa dengan perak? Okey, untuk makluman, beza gangsa, perak dan emas ialah beza jam, jumlah jam. So kita perlu buat rekod dalam diary. So beza gangsa 15 jam 3 bulan, perak 30 jam 6 bulan, dan untuk emas pula kena buat 60 jam 12 bulan. Itu beza dia. Dan aktiviti apa yang dilakukan tu? Untuk emas pula dia ada 5 komponen. Salah satunya khidmat masyarakat, penjelajahan lasak, kemahiran, rekreasi fizikal, dan lagi satu projek penempatan. Antara yang Haikal sendiri dah lakukan sekarang ni, buat masa sekarang apa yang Haikal buat? Semasa KP saya hanya buat khidmat masyarakat dengan komponen rekreasi fizikal saya. Oh, okey. Saya buat kat rumah, saya buat video personal workout. Okey. Itu untuk rekreasi fizikal saya, dan saya buat saya tengok online untuk video sukan saya. Okey. Untuk khidmat masyarakat pula saya buat pesanan khidmat masyarakat lah. Dan buat sikit video cara nak jaga kesihatan diri. Macam penerimaan orang tu macam mana? Ada yang suka tak bila dapat? Orang kata free workout ni online. Bila saya post, and memang sampai page The Duke of Edinburgh International Award, saya punya team dari Malaysia ni, saya punya group share dekat Facebook, dan bila post The Duke of Edinburgh sendiri dari international, dia repost balik. So dia dapat positive vibe dari benua Asia, benua Afrika, benua London. So dia share balik lah. Wow, bagus sekali. Sebenarnya bila sekarang ni kalau nak buat penilaian tu susah. Jadi pendapat Ravichandran tu sendiri, macam mana nak buat penilaian di rumah tu sendiri? Alright, apabila kita sebut award at home ni, suatu benda yang baru, sangat baru dalam negara kita dalam tempoh PKP. Bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia ni pun, apabila anak-anak muda melibatkan diri dalam aktiviti yang melibatkan program anugerah ni, biasanya mereka akan buat aktiviti di luar rumah. Jarang sekali mereka buat aktiviti di rumah. Tapi apabila kita menyebut award at home, bermaksud remaja ini tidak terbatas untuk menjalankan aktiviti di rumah. Bermaksud setiap aktiviti, pergerakan aktiviti masih boleh jalankan di rumah. Contohnya melibatkan aktiviti masyarakat, membantu ahli keluarga, melakukan aktiviti di rumah. Sebab bila kita sebut khidmat masyarakat ni, dia harus bermula daripada rumah.
Bukannya kita boleh buat di luar, tetapi kalau boleh buat di rumah lagi bagus. Kita mulakan inisiatif tersebut seperti aktiviti sukan. Ramai remaja pergi keluar bermain di bola dan padang dan sebagainya, tetapi benda itu dah tidak dapat dijalankan. So aktiviti tersebut juga boleh dijalankan seperti personal workout di rumah, aktiviti berkaitan dengan sukan dan sebagainya. So aktiviti-aktiviti ini masih boleh dijalankan tempoh waktu PKP ni supaya pelajar-pelajar tak rasa boring. Sebab ramai anak-anak muda sekarang ni dia dah merasa macam alamak, dia sambung lagi kan. Minggu depan kita sambung lagi 2 minggu. Apa nak buat dekat rumah, takkan tiap-tiap hari tengok. Ada yang masih meneruskan pelajaran dan sebagainya, tetapi aktiviti seperti ini dapat membantu untuk membina motivasi mereka, membina keyakinan diri mereka supaya mereka dalam tempoh bulan puasa ni sesuatu yang lebih baik dapat dijalankan. Betul. Sebenarnya yang membuatkan seseorang itu berfikiran lebih kreatif. Bagaimana untuk mereka, orang kata, melangkaui untuk sampai ke pesanan itu kepada orang ramai. Ya, betul. Dan kalau kita lihat kat sini, antara ada kit cerak ini juga antara aktiviti yang dilakukan ini oleh belia. Salah satu aktiviti yang dilakukan semasa kita dilanda wabak penularan COVID-19. Tak semua remaja dalam persatuan kami boleh involve. So certain of budak kita hanya join macam 5 orang. So yang lain semua buat video khidmat masyarakat lah untuk share pasal program ni. Program ni dianjurkan oleh Persatuan Belia dan Mid Barat bersama Global Solution Resources dan di bawah sokongan Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Baik. Dan penyertaannya adakah khusus kepada warga Selangor dengan Kuala Lumpur ataupun ke seluruh Malaysia? Dan kita lihat orang-orang di pedalaman juga pastinya mereka ingin turut menyertai penilaian ini juga. Ya, kalau kita tengok program anugerah ini, dia merentasi sepadan. Program ini dijalankan di seluruh negara dan dia melibatkan di kawasan pedalaman juga. Kita ada ramai anak-anak muda kita di Sabah Sarawak, di kawasan pedalaman di seluruh negara yang terlibat dalam program anugerah ini. Apa yang kita lihat dalam penting program anugerah ini, peserta itu sendiri dan juga penilai, iaitu kita panggil mentor dalam program anugerah, di mana mereka juga melibatkan diri secara langsung dan mereka akan menilai setiap aktiviti dijalankan oleh peserta walaupun aktiviti itu dijalankan di rumah. Jadi dia ada 2 proses yang berlaku. Dia ada mereka yang peserta dan juga mentor yang mana bersama-sama dalam menggerakkan, dalam menjayakan program ini dijalankan di rumah. Jadi kalau mereka yang berada di kawasan luar bandar, jangan terasa bahawa mereka tidak dapat menjalankan. Mereka juga boleh bersama-sama dalam program anugerah ini. Yang penting mereka kena mendaftarkan diri mereka sebagai peserta di dalam program anugerah ini dan meneruskan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang, dirangka untuk dijalankan dalam tempoh waktu PKP ini. Maknanya pendaftarannya masih dibuka lagi sekarang ni? Masih dibuka. Ya, sepanjang tahun pendaftaran ini dibuka. Mereka boleh merujuk dekat Pejabat Belia dan Sukan ataupun bersama dengan badan-badan NGO seperti Persatuan Belia dan Mid Barat, Pertubuhan Belia Hindu dan Majlis Belia Malaysia. Banyak lagi agensi-agensi yang menjalankan program anugerah ini di bawah mereka. Dan setakat ini berapa ramai penyertaan ada? Penyertaan di seluruh negara kita ambil setiap tahun kita ada kurang dalam 30 ke 40 ribu orang. Anak-anak muda ramai. Dia berentasi daripada pelajar sekolah, mahasiswa di universiti dan belia yang sedang bekerja. So mereka semua terlibat dalam program anugerah sebab dia satu program bersifat antarabangsa di mana ramai pelajar-pelajar atau remaja apabila menyertai, mereka mendapat faedah daripada menyertai program ini. Dia lebih kepada membina keyakinan diri. Betul. So dalam tempoh PKP ini saya rasa keyakinan diri itu harus kita bina daripada secara dalaman supaya dapat membantu mereka untuk stay aktif, kekal di rumah. Ya. Maknanya bukan senang untuk orang kata bertanding dengan 30,000 orang tadi untuk meyakinkan bahawa kita ni sepatutnya seorang yang layak untuk menerima anugerah itu. Sedikit tips kepada orang yang ingin menyertai selepas ni, apakah? Okey, kepada semua belia di luar sana, jangan lupa untuk buatlah program-program yang berfaedah kat rumah. Janganlah main sosial media ya. So tolonglah mak ayah dan kalau nak daftar Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda ini, boleh daftar dekat Pejabat Belia atau badan-badan operasi seperti Persatuan Belia dari Mid Barat di Seremban. Itu saja. Okey, terima kasih. Ravi pula, pesanan kepada adik-adik yang menyertai sebagai menang Tokoh Belia lagi 2019. Kepada adik-adik yang ada di rumah, gunakan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Kepada mereka yang telah menyertai program anugerah ini, laksanakan aktiviti, teruskan dengan menjalankan aktiviti yang telah dirangka.
kepada mereka yang fikir untuk mendaftarkan diri mereka sebagai peserta, anda boleh melayari laman seseorang dalam Facebook dan sebagainya, ataupun kunjungi pejabat belia dan sukan berhampiran anda untuk mendapatkan informasi mengenai program anugerah ini. Okay. Dan inilah masanya untuk mereka melibatkan diri secara aktif, walaupun dalam tempoh PKP ini tidak menghalang sesiapa pun, khususnya anak muda, untuk melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan aktiviti seharian mereka. Baik, terima kasih sekali lagi Ravichandran, anak lelaki Bala Subramaniam, penerima emas ARPRM The Duke of Edinburgh International Award Tokoh Belia Negara 2019, dan juga Muhammad Haikal Nur Ahmad, peserta emas ARPRM The Duke of International Award. Semoga orang kata mereka ni memberi inspirasi kepada belia di luar sana untuk meneruskan aktiviti yang sihat. Okey.